Assalamualaikum. Okay, hari ni 14 hari bulan 5. Kita akan mengakhirikan bab ini dengan belajar bagaimana nak buat pembinaan geometri atau dalam bahasa Inggeris kita kata geometrical construction. Okay, Abang Mujahid tak ada kat sini dah. Okay, tak apalah. Okay. So dalam buku teks ni, dalam buku teks ni kita akan telah dimaklumkan bahawa kita akan belajar macam nak lukis 4 garis ni dan 2 sudut ni. Okay. So how do you perform a geometrical construction? So you will need compass. Ni panggil compass. Okay, bukan protractor. Okay, just untuk nak record saja, cikgu nak masukkan sedikit tentang bagaimana seorang cikgu tuition maths, okay, dia ada bagi cara yang ringkas untuk nak buat ni. So I just want to put in dalam record ni lah. Dia buat Isro cucuk atas tak ada buat tu. I just want to put this into our recording sikit. Lemak je nak keluar pada ni. Okay, so back to kita punya recording. Okay, so yang dia cerita tu is for the 90 degree yang ni lah. Yang ni, membahagi dua sama serenjang. Okay, this is a 90 degree. Dia tak, dalam buku teks tak sebut 90 degree tapi dia sebut macam ni. Membahagi dua sama serenjang. Okay, let us see dia punya translation dalam bahasa Inggeris. Tembereng garis is line segments. Okay, line segments. Okay, line segment. Okay, and then untuk kita akan tengok satu-satu lah. Okay, kita tengok line segment dulu. I remember I ada explain dekat kamu sedikit. What is line, what is ray, and what is segment. Okay. So, okay. So dia kata sini, construct the line segment AB with the length of 8 cm using only a pair of compasses. Walaupun compasses, but you still need a ruler. Okay, you still need a ruler. Jadi maksudnya, okay, untuk nak buat ni, kalau you perhati sini nampak dia startkan, kita akan mula dengan satu titik lah, A. And then kita nak binakan satu lagi titik dekat sini. Okay, kat sini. Jadi menggunakan ni, diletakkan yang cucuk ni, yang jarum ni betul-betul dekat atas kosong. Okay, tekan dekat atas pembaris ni. Dan buka sampai 8 cm. Okay. Okay, kalau you perhatikan, you tengok cikgu punya jari ni pegang kat sini, bukan di sini. Pegang sini. Okay, because this one tak move. Only this one move. So you must hold your apa benda Allah ni, yang jarum ni. Okay, dan ni boleh gerakkan 8 cm. Okay ni. Right, 8 cm. Okay, ke terlebih sikit. So mata kamu ke tengok sana, ke tengok sini, takut sini pula lari pula. Okay, jadi. Okay, 8. Right, okay, so you have there'll be a line here with a titik A kat sini. There must be a starting point.
Kan starting point. Lepas tu letak ni, yang lukis ni. And this one mesti arc. Ni kita panggil arc, lengkup. Okay, jadi yang ni mesti dalam bentuk pencil lah. Guna pencil bila when you do construction, use pencil. Okay, so that kalau silap you boleh padam. So ini ialah 8 cm. So this is basic punya lah kan. 8 cm. The labeling pun should be with pen, but I want to use pencil here. Okay, I don't know where my pencil is. 8, label 8 cm. And sebab dia dikata sini construct the line segment A, B. So tolong label B kat sini. Okay. Okay. Very simple. Okay, this is the basic untuk kita nak buat seterusnya. Okay. Next. Perpendicular bisector. Perpendicular bisector. Okay. Kalau dalam bahasa Melayu, oh, before that nampak ni ada QR code ni. Ni ada juga cara macam mana nak lukis. Dia buat video kan. Cuba tak pernah tengok lagi. Cuba tengoklah. Perpendicular. The word perpendicular. Ini perpendicular ni serenjang. Perpendicular. Perpendicular. Okay. So perpendicular is serenjang. Bi. Bi ni maksudnya dua. Nampak dua. And the word bi ni dia bukan dua saja, tapi dua dan dia sama. Sama jarak dia. Bahasa Inggeris kita guna perkataan bi saja, tapi dalam bahasa Melayu kita guna dua sama. Okay. Sector ni maksudnya kita bahagi kepada section lah. Sedangkan ni sector means dua section. Macam tu. That's why kita di sini pembahagi dua sama. So this is bisector. Bahasa Inggeris punya perkataan pendek, ya bahasa Melayu panjang, pembahagi dua sama. Alright. Okay, so perpendicular bisectors. Ni kira kamu kena ingat lah, macam cikgu tanya, mana tangan, mana kaki kan? Mana telinga, mana mulut? Kamu tahulah. Jangan tunjuk mulut dekat kaki kan? Betul lah. So you must know dia punya istilah ni. Jangan bila cikgu suruh kira ni, kamu kira benda lain. Kan? Okay. Again. Okay, sekarang dia kata if line AB is perpendicular to line segment CD. Okay, so kena baca ayat tu betul-betul. If line AB is perpendicular. Maksudnya AB dekat sini. Is perpendicular. Perpendicular maksudnya 90 degree. To line segment CD lah, yang CD. Sebabnya asalnya kita ada CD. Kita nak lukis AB. Cerita dia. Okay. Line AB is known as perpendicular bisector. So yang perpendicular bisector yang ini. Yang AB ni, bukan yang CD ni. Okay. Okay, now dia ajar macam nak construct. So, you see ya. You cuba tengok sini, dia ada tulis nombor. Okay, dia tulis nombor. Cuba kita belajar. Tengok daripada yang nombor ni lukis tu. Cuba tengok. Okay. This PQ ni memang kena dah ada. Nampak ni. Dia dah ada. Dah sedia ada. And kalau you perhatikan, ada 2 points that is given. Macam tadi tu, yang segment, they only give you 1 point. So you got to draw the other point. But in this case, you must have 2 points. Kalau tak ada 2 points, you tak boleh cucuk. Macam Ustaz cakap tu, cucuk kan. Kan dia kata cucuk kanan, cucuk kiri kan. So kalau tak ada 2 point, you tak boleh cucuk. Kenapa ni? Okay. You tak boleh cucuk kanan, cucuk kiri kan. Okay. Jadi yang PQ ni memang kena ada lah dalam soalan. Okay. So tengok macam apa dia buat sini. Nampak tak dia buat
Nombor 2. Mana nombor 1 tak ada? Okay, tak apa. Oh, tidak. Okay, nampak tak nombor 2? Nombor 2 tu yang biru tu, yang ada lekuk tu. Yang ada arc tu. Mana saya punya pensel? Yang ada arc warna biru, nampak tak arc ni? This arc. Biru ni nampak 2 and then 2 ni pun biru nampak. Meaning that you kena kita letak dekat sini. Cikgu tak nak letak ni tadi. Koyak pun cikgu. Masya Allah. Bismillah. Okay, so kalau you perhatikan macam mana kita nak tahu banyak mana kita nak buka ni. Macam tadi dia, macam mana kita nak tahu banyak mana nak buka ni. Kan? Macam tadi yang soalan 8cm tu dia bagi tahu 8cm. Okay. Jadi sebenarnya macam ni. Kita kena buka ni melebihi daripada separuh ni. Kita anggarkan separuh dekat sini. Because if I were to put less than half of this PQ, kalau cikgu lukis macam ni, yang sini. Okay. And then sini. So what happen? Those two arc does not meet. Faham tak? Dia tak bersilang. If I put it too small, less than half of that line PQ. Understand? So, you have to buka dia lebih daripada paruh. Baru dia boleh bersilang. Okay. Okay, now let me try. I don't use the length of this yang dalam buku ni. Cikgu guna besar sikit lah. Besar macam sini ke. Okay, sampai sini ke. Okay. Okay, then tengok what happen. Okay, Uzzah dia start cucuk kanan, maka cikgu start cucuk kiri. Sebabnya any way also can. Bawah, atas. Okay. Okay, and you see when I letak atas dengan bawah tu, lukiskan lengkuk tu, when I draw the arc, when I construct the arc, I use my finger to hold this part here. And this pencil will move freely. Okay, look again. So, and you boleh nampak yang this time I get a set of arc yang bersilang tu ke atas sikit lah sebab kan besar kan. And if I were to draw a line, you will still get the same line yang tadi tu. Okay. Teacher, can I buat sampai ke Q? Ya, you can, no problem. Okay. Oh, boleh juga. Because saya tak reti lah cikgu nak agak. Tak apalah. Nak sampai Q pun tak apa. Nampak cucuk kanan, cucuk kiri. So you still get the same thing. Nampak? Okay. Boleh ingat ni? So now you already draw pembahagi dua sama serenjang. In English we call it perpendicular bisector. Okay? Okay, faham semua? Boleh ingat? So pembagi dua sama serenjang tu samalah dengan sudut 90 darjah. Kan sebab you dapat sini 90 darjah. Okay, next. Okay, mari kita tengok ayat ni lah. Adjust the set compass to a distance slightly more than half the length of line PQ. And then construct two arcs from P, one above and one below. Tu dia cucuk atas cucuk bawah tu lah. And then without altering the distance, that's one more thing. Tips dia, without altering the distance. Okay, apa maksud dia? Now, let's say tadi cikgu buat macam ni. Kan, cikgu buat macam ni.
and then I alter benda ni. Cikgu ubah. But still more than half, but this is the cikgu ubah sikit. So what gonna happen? Will this arc, what do you call it? Intersect dengan yang tadi. Yang tadi ni. Dia tak intersect dengan yang tadi kan, because you change dia punya distance. Okay, so this is one tips yang kena ingat ni lah, which I didn't say just now. Without altering the distance. Ingat yang tu. Okay. Whatever, then draw a line joining the points of the arcs consulted in step 2 and 3. Okay. Kalau tak ingat boleh cari ni. Bila cari ni. Ni. Okay. Right, done. So I have done line segment. I have done perpendicular bisector. Okay, now we are going to do perpendicular line to a straight line. Dia sama perpendicular, tapi ada something yang tak ada. Okay, let me write dia punya ni. Dia kata perpendicular, so this the one perpendicular. Perpendicular. Okay. To a straight line, to a straight line. Dekat sini ada tak straight line? Yang ni. Ada straight line tak? Adakah straight line PQ kan? Tapi apa yang a little bit different from ni? This one and this one, apa beza dia? Before I show you the diagram. There's one word yang tak ada dekat sini. What is the word? Yes, can you answer me? Say something. Say your sweet voice. Everybody here got sweet voice. Apa yang kamu nampak di sini tak ada yang sini? Di sini tanya di sana tolong jawab. Hello. Perkataan apa yang tak ada? Janganlah bagi cikgu cakap sorang-sorang. Hello. Ke semua orang ni on kat sini tapi lepas tu pergi tempat lain. Tak ada orang. So I'm not teaching anyone here. I'm alone here. I'm talking to your laptop and your handphone je. Hello. My question is, antara dua ni ada satu perkataan yang sini ni tak ada yang sini. Sangat jelas. Yang bahasa Inggeris, tengok yang bahasa Inggeris. Okay, the word line. Satu lagi. One more. Yang sangat jelas, nampak ni. Here you have the word bisector. Sini ada bisector tak? Tak ada kan? So, just now I explain bisector maksudnya dia bahagi dua sama. So yang ini tak ada syarat yang kena bahagi dua sama. So maknanya if I have a line here, macam ni kan, AB ni. So as long as I get a line yang perpendicular, macam ni perpendicular kan? Kalau macam ni dia tak perpendicular kan? Okay. If I get this line here, or here ke, or here, I mean wherever. It is the answer. Okay. This is the perpendicular line. Okay. Tapi kalau dia kata bisector, you kena make sure betul-betul dekat tengah-tengah. Tu beza dia. But both masih lagi 90 degree. Faham tak? Kalau bisector mesti dekat tengah. Kalau tak sebut maknanya can be
anywhere. Anywhere on the line here. Alright. Okay. So macam mana cara nak buat tu? Cara dia. Macam kita tengok dia punya nombor tu. Kamu nampak tak? Nombor 1 dekat sini. Nombor 1, nombor 1. Kan? Lepas tu nombor 2. So apa dia sebenarnya nombor 1 ni? Tambah sini kita tengok ada apa? Ada biru kat sini, sini pada biru kan? Maknanya mesti ada kaitan ni. Biru dengan biru ni. Okay, and then merah ni dengan merah ni ada kaitan. Jadi tengok ni nombor 1 ni biru dengan merah. So what is it? So sebenarnya dia macam ni. Dalam kes ni sama juga. Kita punya ni kena buka lebih daripada setengah. Sebab kata nanti tak sampai kan. Cikgu dah tunjuk kenapa kan. Okay, so I'm going to follow this buku ni. So dia buka. Okay, masih sama cucuk dekat P ni. So because dia lukis kat sini, so cikgu ikut ni lah. Oops, kenapa dia terbalik? Oh. Okay, sorry. Dia kata sini, using only a pair of compasses and a ruler, construct the perpendicular line from point M. Cikgu lupa dia tu. Kan macam tadi ni, kalau kata cikgu nak letak dekat sini, I must have a starting point lah. Either point tu kat sini ke, point tu kat sini ke, but at least ada point kita nak. Kalau tak ada, kita tak tahu, aku nak letak kat mana. So you need a point. Okay, a point. So that's why dia bagi sini katalah point M. Okay. So cuba tengok maknanya sekarang ni you tak cucuk dekat sini lah. You don't put the needle here. But you start dekat M ni. Okay. So see the arc ni. Nampak ni arc ni. Nampak tak arc ni? Okay. Arc di satu sini. And satu dekat sini, nampak? Tu dia. So maknanya from this point M ni, you draw an arc. Okay, draw 2 arcs on this line PQ ni. One on the right and one on the left. Okay. So that is your first step. Kita buat satu ni. Okay. Then the second step, kalau you tengok ni, second ni dekat sini. So you nampak tak yang warna merah ni? Warna merah ni sebenarnya dapat daripada sini. So now you cucuk. Tadi kan cucuk dekat M kan? Now cucuk dekat S. So this the arc merah. Ni arc merah, nampak? Kalau you perhatikan, dia tak ubah pun size jarak pensel ni. Using the same one. Don't change. Okay. So letak kat ni satu, dapat yang warna merah punya arc. And letak dekat sini, dapat yang warna biru punya arc. Keperluan. Nampak? Sama. Okay. Then, draw the perpendicular. Okay. So, ni dalam buku teks. Let me just use over here. Okay, let's say I want to draw perpendicular line from here. Let me give the name as M. Okay. So, tadi atas. Tekan ni cikgu buat kat bawah. Cikgu try kat bawah. Okay, so I buka ni. Sebenarnya, okay. You perhati kalau kata cikgu buka besar lah kan. So macam dia tak ada kat sini line ni kan. You can panjangkan dia. Okay, no problem. You boleh panjangkan dia. So, tak satu sini. Sampai kan. One here and one here. Okay, lepas tu buat apa? Letak pula kat sini. Don't change jarak dia. Cikgu dia apa? Kalau good quality dia tak bergerak pensel tu. Tu Sinta dah buat kan? Okay, now sini pula.
So you can see that M ni, daripada M ni terus lukis garisan yang tepat yang dia bersilang tu. So you get a perpendicular. So this line is called perpendicular to straight line. Okay, perpendicular to a straight line from M. Kalau M tu dekat sini, construct di sini lah. Buat steps yang sama. Okay. Right. Mari kita tengok ayat dia. With the same distance on the compasses from M, construct two arcs from M intersecting PQ. Ini dia. Label the 2 points of intersection R and S. Dia suruh label lah, tapi cikgu tak label pun. With the same distance of the compasses from R and S, construct an arc from R and S respectively so that the arcs intersect. Ini yang cakap nombor 2 ni. So draw the line joining. Okay. Boleh? So line segment, perpendicular bisector, perpendicular line to a straight line, and the last one is parallel line. Okay. Yesterday cikgu ada tunjuk kamu macam mana cikgu lukis parallel line. Siapa ingat? Can someone say how I draw the parallel line? What did I use? Cakap lah, janganlah tak cakap, tak best lah. Cakaplah sesuatu. Mari siapa ingat macam mana cikgu lukis segi garis selari? What did I do? What did I use? Guna apa sayang? Guna apa? Kau dah tidur ke? Good night. Okay, semalam cikgu guna ni. Kan, ingat tak yang cikgu nak lukis selari tu. Oh, cikgu buat macam ni. Cikgu just lukis macam ni je satu sini. Dapatlah selari. Kan? Tapi yang ini, okay, dia nak kita buat macam mana? Oh, dia ada satu lagi lah. Kalau tadi kan, tadi ni, sorry tadi ni kita nak lukiskan perpendicular tu dia lalu M kan. Sekarang kalau titik tu bukan dekat M lah. Okay, titik tu kita letak dekat katalah sini. Katalah kita nak dekat sini. Kita nak garis ni, okay, lalu sini. Di mana the point is on this line. Kan? Tadi point tu dekat luar daripada line tu, now is on the line. Jadi using same concept, kan tadi kita buat kat sini kan, kita letakkan yang ni di titik ni kan. Right. So untuk ni kita buat sama juga, letak kat sini. And then buat yang garisan arc tu lah. Binakan arc atas ni. Cikgu nak padam yang tu. Okay, kamu tak keliru. Okay. In fact dalam kes ni you don't need A and B pun. Jadi letakkan di sini. Okay. Tadi kan letak M kan. Still you must draw arc atas garis ni. Kalau tidak macam mana kita nak buat kan. Okay, mesti muat tak? Tak muat. Dia nak kena panjangkan yang sikit. I have to use more than half baru boleh dia intersect. Kalau tidak tak boleh. Okay. So one here. One here. Okay. And one here. Lepas tu buat apa? Letakkan sini pula. Nampak? Kita buat arc tu sebab nanti nak letak, nak cucuk dekat arc tu. Macam tu je. Kan? Sini.
Tak cukup lebih pada setengah. Nampak bila tak cukup tu kita tak boleh nak, cikgu nak kena apa, besarkan sikit lagi instead of yang tu. Tu guna ni. Cuba bagi besar sikit. Di sini. Sini tu and sini. Kita letak kat sini. Okay, letak dekat yang arc yang kita buat tadi yang tu kan. Kat sini satu. Sini satu. Oh, tak kena juga. Kita tengok sini tak kata buat daripada separuh. At the same distance on the complete construct to us from end. At the same distance. So dia ambil kecil je. Kecil je ke dia ambil? Mesti kecil je. Tak boleh. Let me move the end tu ke sini sikit. Okay. Tak mau guna end tu. Cuba guna end yang ni. Kat separuh. One here. One here. So, letak atas ni. Kalau same distance tak boleh lah. Dia kena, kalau kita buat sini tak boleh, kita kena besarkan lagi, betul tak? Baru boleh. Okay. Itulah sebab dia kata sini nampak widen. Dia cakap sini. Widen, besarkan lagi. Widen the compasses to a distance more than an R or an S. Okay. Dia tak dapat. Mesti besarkan lagi. Baru dapat. Sini. Di sini. Satu kat sini. Perlu dekat atas. Tak payah. Sebab dah ada satu titik dekat sini. Faham tak? Tak payah atas. Tak payah macam cucuk atas, cucuk bawah. Sebab dia ada satu titik kat sini dah. Okay. So you draw the line here. Okay. So ada dua case yang di mana kalau titik tu is above or below the line or on the line. Okay. This now we are going to see how to draw a parallel line. Parallel line. Okay. So untuk case ini, macam tadi cikgu buat yang cikgu guna pembaris. Cikgu memang terus lukiskan garis lari tu, itu hasil dia lah. But where to put the pembaris tu is up to me, betul tak? Okay. But untuk this purpose, dia kena ada satu line dekat sini lah. Alright, kena ada line kat sini. Orang kata the starting untuk kita nak melukis tu. You must ada satu garis nak kita buat rujukan. Remember I explain about jarak, nak ukur jarak dia kena ada titik rujukan kan, titik nak mula, betul tak? So same thing here, that you must have a line yang kita nak start off, nak kick off. Faham tak? SMPQ. Jadi maknanya sekarang ni, okay, ini yang asal lah. So you nak draw another line, which is this one, which is parallel. So kalau macam cikgu letak pembaris yang kita nampak di parallel. Okay. Alright, so macam nak lukis benda ni. So kalau you tengok, you nampak tak number 1 kat sini? So number 1 ni, this is an arc here, meaning that logik dia takkanlah daripada Q kan. Sebab cuba you tengok dia punya ni, arc dia ni, nampak tak? It must have start from P, dia mesti cucuk dekat P.
Nampak tu dia cucuk kat P. And dia buat up ni. So jarak ni dia tak nyatakan lah. As kan dia tak ada nyatakan. As long as you draw garisan yang selalu. Okay. So this is your first step. Nampak? Number 1. Lepas tu number 2. Kita cucuk yang belah sini pula. Dapatkan yang ni. Sebabnya yang number 1 and number 2 ni benda yang sama. Cuma satu arc drawn from P and the other arc is construct from Q. Okay. Lepas tu you nampak tak dia ada number 1, number 2 and then number 3 ni warna merah. So warna 3 tu apa dia? You ambil ni panjang ni, mesti kita gunakan panjang yang sama lah. Okay. So from here, from this R ni, tandakan. So dia akan intersect. Jadi kita boleh lukis this line here. Okay. Now let me show you without this. So I have a line here. And then dia mesti ada like starting and 2 points. Okay. So what do I do? Okay. Kalau dia kata, dia beritahu katalah nak 2 cm ke, you kena ukur 2 cm lah. Kena ukur 2 cm lah. Katalah dia nak 2 cm. 2.5 lah. Kecil sangat kalau buat. 3 okey lah. Kalau 2.5 kecil sangat juga nak pegang pensel susah. 3. Okay. So, tak di sini kan? 1. Okay. Terus tak sini juga. 1 nampak? Buat macam muka senyum. Muka senyum. Buat macam mata apa? Kening mata Shin-chan. Okay. Lepas tu, dia buat apa? Dia buat apa Letak kat mana ni? With the distance of the compasses equals to the PR. Also an arc from P. Passing through R. Okay, dah. And then keeping the same distance. Okay, draw yang ni pula. Construct from Q. And then with the distance equals to the length of PQ. Construct an arc from R. Oh, dia dah ada R sini lah. Halalah, cuba tak nampak ni. Okay, minta maaf. Tak boleh ada kening Shin-chan. Okay. So dia kena kening Shin-chan tu dia kena dia kena ada apa? Dot dulu. Dot somewhere here. Let's see apa here. Dekat kening belah kiri Shin-chan tu. Kamu tak kerja cakap Shin-chan ni apa? So draw like that. Macam ni. Kita ambil jarak dia. Okay. Ni sini. Okay, bila letak pensel ni dia kena macam rapatkan dulu. Kan. Ketatkan pensel tu. Tak nampak. Rapatkan dulu. Lepas tu ketatkan. Lepas kita buka. Okay, so kita lukiskan arc biar dia lalu kat titik yang merah ni. Okay. Lepas tu tanda sini. Untuk dapat jarak yang sama sini. Baru nampak mata Shin-chan. Okay. Lepas tu P ke Q. Ukur jarak ni. Letak dekat sini dan dot dekat sini. Okay. Then you get the line. Jatuh mana pula benda Allah ni. Sabar je. Dari titik ni ke sini, faham tak? Ada pensel lah. So this is parallel. Okay.
Alright, so I have done 4 lines. Now kita nak buat sudut. How do you construct angles and angle bisector? Again here the word bisector. So maknanya sudut ni dia bagi dua sama besar. So let's say if you have like 60 degree, if you draw this line, okay, how to draw the line so that you punya angle tadi yang let's say 60 becomes 30. Kalau 30 become 15. Kalau 90 becomes 45. Macam tu. Okay. So cara dia, okay, first kita tengok ni dulu. How to construct angle 60. Okay. Actually 60 ni dia datang daripada konsep ni. Interior angles of an equilateral triangle. Equilateral maksudnya segitiga sama. Okay. Dia tahu kalau segitiga sama, dia punya angle dia sudut kalau kita ada segitiga sama, sudut ni semua kena sama. 60, 60, 60. Okay. Jadi maknanya cikgu kena lukiskan supaya panjang ni atau garis ni atau tembering ni semua kena sama panjang. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay. Okay, kamu tengok yang QR ni memang sentiasa kena ada. Okay. Kita punya yang garis hitam tu tadi tu, mana jatuh dia pula? Oh, dia. Tu. Ni garis ni. Dia mesti ada lah. Nak start somewhere kan, mesti ada garisan ni. Okay. So cuba tengok dia punya step dia number 1 ni. This is the first step. So there is a big arc drawn here. Construct here. So, maknanya dia ambil, dia letak je dekat sini. Okay. Now kan dia lukis kat sini kan. Cikgu saja nak buat lebih pada tu sikit. Nak tengok dapat sama tak. Okay. Let's say I draw here. Okay. Tapi bila cikgu lukis, cikgu kena lukis panjang macam tu. Okay. And garisan ni cikgu nak kena panjangkan sikit lagi lah. Garisan ni. Kita tak sampai kan. So this is the first step. Okay, lepas tu cuba tengok. The second step ni tengok sini. Okay, tadi masa nak dapat yang this big arc ni, kita letakkan dekat Q ni kan. Right? Dekat the big arc, okay. So you rasa yang nombor 2 ni, dia punya arc kat sini ni, where do you think I should put my pin, my jarum ni? Should be dekat where I draw the arc here, faham tak? Perasan tak? Every time kita, when you draw the arc, when you construct an arc, you are going to use back the arc. You are going to put the pin, the needle here to the arc yang you baru lukis. Kalau you perasan lah. Cikgu perasan macam tu lah. Dan sini. Without changing because if I change, dia punya value dah tak sama. Okay. So, number 3, I will get a line here. Okay. Lepas tu cikgu lukis line kat sini. Okay, let me show you on a piece of paper here. Okay, so I dah ada satu sini Q. Apalah, Q to S lah. Okay. So I must draw a triangle macam ni. Satu sini. Sini panjang ni kena ada satu sama panjang sini, ada satu panjang sini. Betul tak? That is how my triangle should look like. Sama panjang. Kan? Betul tak? It should be the same like, okay, let's say this is the length. Kan? So I have to have one more line here and one more line. Betul tak? Betul tak? Okay. So buat macam mana?
So, okay, kecil sikit dan draw a bit up. Cikgu boleh pusing kertas tadi. Kan? Okay, lepas tu, letak kat sini. Nampak? Then, sambungkan from here to here. So, actually tak payah, sorry. So, ni dah 60 darjah. Okay, ini tak perlu. Oh, sorry ya. Dia padam tak? Tak boleh padam, sorry. Okay, now cikgu nak guna jaga sudut ni, nak tunjukkan yang this is 60 degree. So, ambil daripada sini kosong sampai sini 60. Okay. Dia macam kurang sikit terlebih sikit. Okay. And masa nak lukis ni make sure pensel tajam, okay. So that is 60. Now kalau kata nak buat 120. 120 maknanya is double of 60, right? So maknanya you draw 60 first. Kan tadi kita gunakan garisan ni sebagai rujukan dia kan, nak start off kan. So now if I want to draw 120 maknanya cikgu nak sambung dekat sini. So I use this as my start off. Faham tak? Jadi now I draw an arc somewhere here. Kan? A long arc. Okay. Long one. Lepas tu letakkan yang ni cucuk kat sini. So I get 120. So mula-mula 60. Buat 60 dulu, lepas tu buat lagi 60. So this whole thing is bestnya mengajar macam ni. Kalau tidak, ini susah cikgu nak ajar dekat atas whiteboard. That's 120. Right? Can you see it? Can you see it? 120. Kan? Okay. My 120. Lagi 60 je dia. Tak payah tak construct guna box garisan je. Okay, so that is 60 degree. So from 60 degree, you boleh proceed to 120 degree. Okay. Now, what if I want 30 degree? So maknanya I have to draw 60 first, then only 30. Faham tak? Okay. So that will be this part. Membagi dua sama sudut. Okay, bahasa Inggeris dipanggil angle bisector. Punyalah pendek, istilah bahasa Inggeris ni, angle, sudut, sudut, angle sudut, bisector membagi dua sama. So jangan salahkan bahasa Malaysia, okay? Bahasa Malaysia adalah satu bahasa yang sangat apa? Okay. Okay, how to draw the angle bisector? Okay, now let me if I were to ask you to draw 30 degree, I got to draw the 60. So sekarang ni cikgu tak nak lah lukis 60 ni. I just draw any angle sesuka hati cikgu. Let's say I just draw like that. I have this angle. Okay, and cikgu nak lukiskan one line here that divide the angle equally. Okay, kalau cikgu lukis sini dia dah tak equal kan. So I want it to be betul-betul in the middle so that it will bisect. Okay.
Are you all okay? Kena lena. Okay. Ingat cikgu dah kata, look, this construction ni very simple. You just need to choose where to put the needle and construct the arc, and then use the arc to put the needle back. Macam tu je. Okay. Okay, so kena buat besar sikit lah. So again here, letak dekat sini, draw an arc. Kena duduk lah. Aku sebelah je. So after that apa? Guna arc yang sini untuk apa? Cucuk dia lagi. And then this time draw here. Draw sampai here. Nampak? Okay, and then cucuk kat sini pula. Very simple. Nampak tak? Nampak tak dia punya konsep sama je. Dia tak lari. Okay, then daripada yang intersection ni, line arc yang intersect ni, lukiskan. Okay. So I'm going to measure first. What is this angle? Cikgu agak-agak ni lagi. Okay. Apa ni? It's 40, right? I draw a 40 degree punya angle tadi kan. So I should get a 20 degree punya line here. Okay. Alhamdulillah dapat pun 20 darjah. Okay? Right? So macam ni kan dia ada explain lah kalau kata nak lukis 90 from draw 60 and then half of 60, you know. Kalau ni 60 dan draw another 60 and then buatkan half, berbagi dua. Ataupun kalau nak buat berapa, 45 degree, draw 30 dulu and then 15. Macam itulah you nak kena tahu nak ni. Okay, so I'm done. Let us try out this question skip. Determine whether each of the statement is true or false. A reflex angle I'm so happy cikgu dah habis buat 8 dah. Reflex angle is greater the angle on a straight line. Sudut reflex adalah lebih besar daripada sudut pada garis lurus. True or false? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Tak nak jawab? Tak nak jawab, cikgu pun tak nak jawab. The sum of an obtuse angle and acute angle yields a reflex angle. Hasil tambah bagi satu sudut cakar dan satu sudut tirus akan memperolehi satu sudut reflex. Actually, answers ni you can get from the textbook lah, daripada buku teks, daripada muka surat belakang kan. Tapi can you prove to me? Can you prove to me? Itu yang penting lah. So this kind of questions ni kalau kata macam you tak boleh nak brain benda ni, jadi rugilah kalau kata soalan macam ni keluar kan. This is to test your knowledge on macam dia kata kenapa 2 darab 3 ialah 6? Ataupun adakah 2 darab 3 sama dengan 6? So dia kata, ya cikgu, 2 darab 3 sama dengan 6. Buktikan. Buktikan 2 darab 3 sama dengan 6. So you kena buktilah. Jadi the way how you nak bukti, there are a few ways lah. You boleh guna garis nombor kan. Garis nombor, so you buatlah macam ni. Kan, start from 0. So tunjuklah dia lompat. So 2, ada 2 ni, dia lompat 3 kali. Macam itulah. Ataupun you boleh buat macam ni ke. Susunan 2
2, 3. So dapat 6. So that's how you justify lah. Right. Ada cara lain tak? Cikgu nampak 2 ni je lah. Tak tahu kalau ada lain lah. Boleh juga kalau nak buat macam ni. Ni dia nak 3, 6 kan? Tak ada. I think this is the only way. Okay. 2, 3. So kalau untuk yang ini, pun sama lah. You must show me. You must show me. Sudut reflex. Macam mana? You got to draw sudut reflex tu macam mana. Okay. And then macam ni. Hasil tambah. You must show me sudut cakar, how to draw. And then sudut tiru, how to draw. And then how to get sudut reflex. Ini you boleh draw or you can give what do you call that? A value there. Like say macam sudut cakar. Sudut cakar is from 90 to 180. So bagilah 120. Contoh 120. Alhamdulillah. Sudut tirus is like say 30. So 120 plus apa tadi? 120 sudut cakar. Sudut tirus is let's say 30. So 120 plus 30 is 150. So the 150 will get sudut reflex. Macam tu. Okay. Lukis lah. Sama juga yang ni. Okay. So yang ni kena mahirkan sendiri. Okay, boleh. Alright. Same thing yang ni kongruen. Tengok balik kongruen tu apa, pelengkap tu apa. Okay, yang tadi cikgu ajar tu ni lah construction ni kan. Jadi macam, okay, macam tadi kan memang I just give a line, but let's say for number 7 here, dia kata dia lukis satu segitiga. So dengan gunakan pembaris dan jangka lukis saja, disuruh salin balik tembering ni salin balik. Dan bina segitiga ABC ikut ni. So this is just a sketch. This is a sketch. But they want you to construct exactly 7 cm, 30 degree. Okay, so let us end our lesson with this question. Okay. Page Mastery 8.1, page 184, number 7. Okay. You are given a sketch of a triangle where you have sudut dia 30 degree and the BC here is 7. That's all is given. Okay. So dia akan untuk nak lukis dia akan buat untuk kamu lah dalam kertas soalan tu kena ada buat benda ni. So let me just use my own let me see, this is 7 cm tapi ni bukan 7. Okay, so this is about 5 cm. Okay. So I have the A and B. Betul pun 5 cm. Okay, lepas tu label A, label B, and dia nak 30 cm dekat B. Jadi I must draw 60 dulu, betul tak? Kan? So nak draw 60, I must ini je kata steps macam apa kita nak masak lah. Kalau kata you first time buat, kena dah tengok rujuk kan, betul tak? Tapi macam cikgu sebab cikgu dah hafal kan, so cikgu tak payahlah nak rujuk balik. Okay, but I know my first step is to draw 60. So to draw 60, I must have a big curve here. Tujuan dia supaya I boleh letak sini and put here. So ni cikgu lukis ni guna pencil very soft. I don't press, okay? Because this is not our final answer. But you all
kena tunjuk construction ni. Jangan padam. Kalau dia padam, tak ada markah. Lepas tu, ni kan 60 kan? Right? So kita nak lukis 30. Ni, Sam tu dah kata, cikgu, kenapalah cikgu susah payah cikgu. Ambil je yang sudut ni, lukis 60. Tak ada markah, okay? That is not construct. Okay, lepas tu, okay. Nak cikgu ke bawah sikit. Okay. Then, actually I can use back yang ni lah. I can use back, okay? Tak payah ni. So, kalau buat cikgu kecil sangat nanti dia tak sampai, so panjang sikit. Satu sini. Satu sini. Deh. Kalau pendek sangat, kalau macam pendek sangat, nanti cikgu lukis sini. Sini dia tak sampai, faham tak? Okay, ni okey je lah ni. Okay, betul lah, okey kan. Okay, so now I already have the 30 degree. So I must, now cikgu kena lukiskan lebih jelas lah. Sebab tadi ni construction je. So this is my 30 degree. Allah Akbar, sakit ni. Aduh. See, my blood is there. Okay. Frontliner. Okay, jadi sini 30 darjah lah. Sakit ni jari. So I already got my 30 degree here. Okay, lepas tu dia kata 7 cm. Then, ya Allah, itu aku berdenyut ni. Cekak ni sampai 7 cm. Okay, 7 cm. Lepas tu, from here. Tak cukup panjang. So, tak cukup panjang. Cukup panjang kan dia. Okay. So, this is my 7 cm. Okay. Paper. Cikgu tangan kiri, so tu yang sini 7. Okay. So, dia label apa? C kan? Okay, so kita label sini C. Okay. And then I should use my pencil. Gimana lah pencil cikgu ni? Tak apalah cikgu guna warna lah. Tapi jangan guna warna merah. Ya, kalau buat apa-apa, jangan guna warna merah and hijau. So my 7 cm is here. C. Okay. Label 7 cm. Lepas tu dia suruh sambung A dengan C kan? Dia tak sambung pula. Sambung. Okay, cantik. So remember, all this construction, okay, semua construction yang arc apa semua ni mesti ada. Kalau tidak ada, maka itu tiada markah. Okay, kamu jangan kata, saya pandai, saya letak je jaga sudut. Kan, letak je 30 darjah, atau aku ambil pembaris, aku ukur balik tanda. Memang tak ada markah lah. Cikgu cakap sebab ada pelajar buat macam tu. Okay, bukan cikgu cakap sebab tak ada pelajar buat macam tu. Okay, so I think that's all. Ada satu lagi tu dia. Construct the perpendicular bisector of line AC. AC ni. Okay. Perpendicular bisector of line AC. Maknanya dekat AC ni kena ada satu perpendicular and bisect. Maknanya bukan kat sini tapi dekat sini. Mesti betul-betul kat tengah-tengah ni ada 90 degree. Satu garisan ni. Okay. So macam nak buat tu. Okay, soalan ni dia combine everything in one question. Tak apalah. Okay, so now kita jangan tengok yang lain-lain, kita just fokus kat sini. Fokus sini. Kita buat satu garisan yang ini, okay? You just like shut off your mind dekat sini. Jangan tengok ni. Okay. Tu. So you nak draw satu perpendicular bisector betul-betul dekat tengah sini. Kan? So ingat tak style dia? Ingat tak? Okay. Ini yang apa? Ujian cakap cucuk atas cucuk bawah tu kan? Tak?
Okay, so cucuk atas. Cucuk kanan, tanda atas, tanda bawah, betul tak? Ini pula. Cucuk sini pula. Tanda atas, tanda bawah. Aduh, jangan kamu confuse sudah. Okay, nampak? Sini, sini. Kan? Yang sini, sini. Okay, so dapatlah garisan tu. Inilah dia yang garisannya. Siapa suka benda ni? Okay ni. Nampak dia 90 degree. Okay. At point P. At point P and daripada kalau at point P, oh dekat AC ni dia kena label point P, so sini P. P. And intersect line BC. Intersect line BC at point Q. Oh dia suruh tanda je titik tu. This is Q. Measure pula. Sudut PQC. Bila kata measure memang kena guna jangka sudut. Sudut PQC. So P, Q, T. So measure. Ambil ni measure. Okay, measure. Okay. So baca dekat skala dekat luar ni lah. Allah, laggingnya. Okay, baca skala dekat luar ni. Sebab kita nak baca sini kan, sudut ni kan. This angle right. So kena baca sini kosong. And this part here, yang ni. Kan yang ini. Letak dekat titik Q tu. Okay, so ambil yang kosong sampai dekat yang sini. So berapa? 45 darjah. Okey, anak-anak aku sekalian, kita dah habis dah belajar bab 8. Cikgu tahu cikgu macam ajar laju, tapi sebabkan ada YouTube tu nanti, you boleh ulang-ulang tengok ya. Satu lagi kan cikgu nak pesan supaya kamu subscribe lah. Dia tak payah cikgu setiap kali nak kena hantar dekat WhatsApp. So you subscribe and then I got to know that kena tekan yang loceng tu, kena klik yang loceng tu. Supaya bila cikgu upload, you will get the notification. Okay. Lepas tu ada pula, cikgu tengok ada orang dislike. So, if anyone of you dislike, can you PM me, tell me, macam ni cikgu nak improve. Okay, cikgu bukanlah kata apa, phobia bila orang tulis tu dislike, but I just want to improve myself. Okay. But you don't comment about cikgu punya gambar tu macam tak jelas, tak clear because I'm not using a high-tech punya peralatan. InsyaAllah kalau cikgu dapat duit daripada kerajaan ke daripada siapa ke, cikgu akan try to improve mine because I'm using my handphone. Or maybe you can suggest to me which handphone gives a better picture kan, Huawei ke Oppo ke apa. Now I'm using iPhone. Alright lah. Okay, so before we go off, my hashtag sayang kamu, sayang ilmu. Bye. Cikgu esok ada? Tak ada sayang, Jumaat tak ada. Okay. Tapi Sabtu Ahad ada. Sabtu Ahad buat pagi, tak buat malam. Pukul? Macam biasa punya schedule, pukul 11.30 sampai 1.30. Okay. 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 Okay, bye. You all cakap lah, sayang cikgu, sayang ilmu. Sayang cikgu, sayang ilmu. Okay, bye. Bye. Nak record, sorry lupa.